Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Jadi, cikgu doakan semoga semua pelajar berada dalam keadaan sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, hari ini cikgu akan membincangkan tajuk-tajuk dalam mata pelajaran ekonomi lah. Jadi, untuk membantu pelajar lebih memahami terhadap mata pelajaran ini. Jadi untuk pengetahuan pelajar, ekonomi tingkatan 4 ini mengandungi 4 bab. Bab pertama, pengenalan kepada ekonomi. Bab kedua, pasaran. Bab ketiga, wang, bank dan pendapatan individu, dan akhirnya bab yang keempat, pengeluaran. Jadi cuma empat bab ini saja yang kita akan belajar dalam tingkatan 4 dan dua lagi dalam tingkatan 5. Bermakna tajuk tingkatan 4 lebih banyaklah daripada tajuk tingkatan 5. Okey, itu sebagai pendahuluan lah. Jadi kita terus akan bincangkan tajuk ataupun bab yang pertama. Sebenarnya para pelajar telah belajar bab ini kerana sebelum ini cikgu telah berikan latihan yang berkaitan dengan tajuk ini. Walau bagaimanapun pada kali ini cikgu lagi sekali akan membincangkan bab 1 ini. Sekurang-kurangnya dapat membantu para pelajar lebih memahami lagi bab yang pertama, kerana bab pertama merupakan bab yang paling asas dalam mata pelajaran ekonomi. Jadi seperti mana yang pelajar lihat sekarang, bab pertama tajuknya ialah pengenalan kepada ekonomi. Pengenalan kepada ekonomi. Okey. Jadi dalam tajuk ini ada tajuk-tajuk kecilnya, iaitu yang pertama 1.1. Jadi dalam tajuk ini iaitu konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas. Jadi ringkasnya tajuk ini akan menerangkan kekurangan, pilihan, kos lepas. Okey. Jadi sebelum kita membincangkan tentang 3 perkara yang di atas tadi, terlebih dahulu kita berikan dulu takrif ekonomi, takrif ilmu ekonomi. Jadi tajuknya 1.1.1. Jadi secara mudahnya, ilmu ekonomi dapat ditakrifkan sebagai satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Jadi cikgu ulang lagi sekali supaya pelajar lebih memahami. Ilmu ekonomi ialah satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Jadi 4 perkara tersebut mesti ada dalam takrif ilmu ekonomi. Yang pertamanya, satu bidang sains sosial. Yang kedua, yang mengkaji cara manusia. Yang ketiga, mengurus sumber ekonomi yang terhad. Yang keempat, untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Jadi kalau ada keempat-empat itu, maka lengkaplah takrif ilmu ekonomi. Okey. Saya rasa tidak ada masalah di situ takrifan ilmu ekonomi. Jadi kita teruskan lagi. Okey, di sini takrifan ilmu ekonomi ataupun takrifan ekonomi
mengikut pandangan ahli-ahli ekonomi, iaitu ahli ekonomi klasik, ahli ekonomi neoklasik, dan yang kita fokuskan ialah ahli ekonomi moden lah. Jadi di situ dia sebut juga, kalau mengikut ahli ekonomi moden, jadi ekonomi itu ialah satu ilmu ataupun ilmu ekonomi sebagai sains kekurangan dan pilihan. Boleh diterima juga. Jadi ahli-ahli ekonomi moden menekankan ekonomi ialah satu kajian sains sosial yang mengutamakan cara masyarakat memilih dan menggunakan sumber ekonomi yang terhad, serta banyak pilihan kegunaannya bagi memenuhi kehendak masyarakat yang tidak terbatas. Jadi lebih kurang sama dengan takrifan yang saya bacakan tadilah. Okey, selesai takrif ilmu ekonomi. Jadi kita beralih kepada tajuk yang kedua, iaitu 1.1.2, iaitu konsep kekurangan dan pilihan. Okey, kekurangan dan pilihan. Ini pentinglah dalam ekonomi untuk difahami oleh para pelajar. Konsep kekurangan dan pilihan. Jadi di situ dia menekankan bahawa kehendak manusia tidak terbatas. Kehendak manusia tidak terbatas berbanding dengan sumber ekonomi yang terhad. Jadi di situ dia cuba buat perbandingan. Sumber ekonominya terhad sedikit, manakala kehendak manusia tidak terhad banyak, sebab itu berat timbangannya. Okey. Jadi kehendak, apa dia kehendak? Kehendak ialah keinginan manusia terhadap barang dan perkhidmatan agar mencapai kehidupan yang lebih selesa. Secara mudahnya, kehendak adalah untuk keselesaan dan kemewahan. Okey, kita teruskan. Okey. Lagi berkaitan masalah kekurangan. Sumber ekonomi. Sumber ekonomi untuk firma mengeluarkan barang dan perkhidmatan adalah terhad, maknanya sedikit. Maka penawaran firma juga terhad berbanding dengan permintaan. Permintaan ialah individu lah. Oleh itu wujudlah masalah kekurangan. Masalah kekurangan kerana keinginannya yang banyak, penawarannya sedikit. Maka berlakulah masalah kekurangan. Okey, apa dia kekurangan? Kekurangan ialah keinginan manusia yang jauh melebihi apa yang dapat dihasilkan dalam ekonomi dengan sumber ekonomi yang terhad. Okey, itu dia kekurangan. Maksudnya manusia mempunyai keinginan yang terlalu banyak sedangkan sumber ekonomi adalah terhad. Maka di situ berlakulah kekurangan. Okey, saya pelajar boleh faham. Okey, masalah pilihan. Mengapa berlaku pilihan? Secara mudahnya, pilihan berlaku kerana berpunca daripada masalah kekurangan. Bila ada kekurangan, sedangkan keinginannya yang banyak, maka berlakulah pilihan. Sama ada dari kalangan isi rumah, ataupun firma, ataupun kerajaan. Okey, dua perkara di situ sudah kita bincangkan. Okey, kita pergi seterusnya. Tadi saya ada sebut isi rumah, firma dan juga kerajaan. Jadi sebenarnya ketiga-tiga yang saya sebutkan tadi dikenali sebagai unit ekonomi. Okey, unit ekonomi. Jadi secara mudahnya, unit ekonomi terdiri daripada 3 unit yang utama, iaitu isi rumah, firma dan juga kerajaan. Okey, sedikit saya ingin jelaskan berkenaan dengan ketiga-tiga tersebut. Isi rumah ialah seorang individu ataupun sebuah keluarga ataupun sekumpulan individu
yang tinggal bersama dan berfungsi sebagai satu unit ekonomi. Itu isi rumah. Yang kedua ialah firma, ialah sebuah organisasi ataupun unit pengeluaran yang merancang dan menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, itu ialah firma. Dan unit ekonomi ketiga ialah kerajaan. Merupakan sebuah badan organisasi yang mempunyai kuasa untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang untuk menjaga kestabilan ekonomi dan sosial ataupun kata lainnya untuk menjaga kebajikan masyarakat. Okey, pelajar yang dikasih sekalian, kita teruskan lagi ya. Sebab ini tajuk awal, jadi kita kena laju sikit. Okey, tajuk berikutnya ialah 1.1.3 faktor pengeluaran. Jadi kalau kita membincangkan mata pelajaran ekonomi, memang paling pentingnya ialah faktor pengeluaran. Sebab daripada faktor pengeluaran inilah firma akan dapat mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, apakah faktor pengeluaran? Faktor pengeluaran ialah sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Saya ulang lagi sekali, faktor pengeluaran ialah sumber ekonomi. Bermaksud faktor pengeluaran dan sumber ekonomi adalah istilah yang sama. Faktor pengeluaran dan sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Itu definisi dia. Jadi, seterusnya kita kena tahu apakah faktor pengeluaran. Okey, faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi terdiri daripada 4 perkara. Mudah saja, 4 perkara. Pertama, tanah. Yang kedua, modal. Yang ketiga, buruh. Yang keempat, usahawan. Okey, secara ringkaslah saya akan berikan ciri-ciri. Maknanya keempat-empat sumber ekonomi yang saya sebutkan tadi mempunyai ciri-ciri tertentu. Biasanya kalau dalam buku teks buku teks dia ada sini 2 ciri dan di sini 2 ciri, 4 ciri. Jadi pelajar kena fahami dan ingatlah paling kurang 2 ciri lah. Okey. Jadi cikgu cuma bacakan satu saja, yang selebihnya pelajar cuba baca sendirilah. Okey, ciri sumber ekonomi yang pertama iaitu tanah. Tanah merupakan sumber anugerah alam semula jadi dan penawarannya terhad, ataupun kita sebutkan sebagai sumber ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dia cirinya. Okey. Seterusnya, faktor pengeluaran yang kedua ialah modal. Apakah modal? Modal ialah alat ciptaan manusia yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Contohnya modal. Contoh modal ialah bangunan, kilang, peralatan, jentera dan mesin. Di sini bukannya modal wang, tapi modal dari segi peralatan. Okey, ini dia cirinya lagi. Ini gambar ini. Ini contoh modal ni. Seterusnya buruh. Secara mudah, buruh ialah sumbangan tenaga manusia. Manusialah buruh. Sumbangan tenaga manusia yang produktif dari segi fizikal atau mental dalam proses pengeluaran. Buruh terdiri daripada buruh mahir dan buruh tidak mahir. Buruh mahir merupakan tenaga buruh yang berpendidikan tinggi, sama ada lepasan universiti, college vocational
ataupun apa-apa pusat latihan yang memiliki kemahiran profesional tertentu, contohnya doktor, peguam, arkitek, akaunten dan pensyarah. Okey, seterusnya buruh tidak mahir. Jadi tak perlulah saya baca semua. Ini dia. Dan faktor ekonomi yang keempat ialah usahawan. Siapa usahawan? Cirinya individu yang menggabungkan dan menyelaraskan faktor pengeluaran yang lain untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Itu usahawan. Jadi usahawan ini motifnya ialah untuk mendapatkan keuntungan. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Jadi perlu di sini penting pelajar kena ingatlah 4 faktor pengeluaran. Okey, iaitu tanah, modal, buruh dan usahawan. Okey, selesai di situ. Jadi kita teruskan lagi. Tajuk yang berikutnya iaitu 1.1.4. Ini ialah sambungan daripada masalah ekonomi. Tadi di atas kita telah bincangkan 2 masalah ekonomi, iaitu kekurangan dan pilihan. Sekarang ni yang ketiga ialah kos lepas. Jadi sebelum kita membincangkan dengan lebih teliti, kita berikan dulu takrif ataupun definisi ataupun definisi takrif kos lepas. Kos lepas. Kos lepas merujuk kepada pulangan yang mungkin daripada barang-barang ataupun perkhidmatan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat daripada pemilihan sesuatu barang. Okey, jadi saya rasa mungkin pelajar masih belum faham. Jadi saya cuba beri penerangan. Kos lepas merujuk kepada pulangan yang mungkin daripada barang-barang atau perkhidmatan kedua terbaik. Maksudnya ada 2 barang, yang terbaik dan yang kedua terbaik. Jadi sudah tentulah pengguna akan memilih barang yang terbaik. Jadi barang kedua terbaik yang tidak dibeli, terpaksa dilepaskan. Itulah yang dimaksudkan kos lepas. Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat daripada pemilihan sesuatu barang. Cuba ingat balik. Kenapa berlakunya pemilihan? Kerana masalah kekurangan. Jadi, bila kita pilih barang yang terbaik, maka barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Itulah yang dimaksudkan dengan kos lepas. Jadi, saya rasa pelajar boleh faham. Di sini kesimpulannya. Masalah ekonomi terdiri daripada 3, iaitu masalah kekurangan, masalah pilihan, dan masalah kos lepas. Okey, tunggu sekejap ya. Ada gangguan ni. Okey, kita sambung lagi ya. Kos lepas ya. Okey, kita sambung di sini ya. Jadi kita sambung lagi masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi terdiri daripada 3 lah. Iaitu masalah kekurangan, okey, masalah pilihan dan kos lepas. Jadi perlu pelajar ingat. Jadi ketiga-tiga ini, kekurangan, pilihan, kos lepas merupakan masalah ekonomi. Jadi, okey, sedikit analisis
situasi kos lepas. Kita nak menerangkan bagaimana berlakunya kos lepas. Jadi tajuk 1.1.5 analisis situasi kos lepas. Okey, secara mudah gini lah. Okey, daripada jadual 1.1 katakanlah kombinasi keluaran syarikat PLC Sdn Berhad. Jadi kombinasinya X, Y, Z. Barang yang dikeluarkan ialah sukan ataupun seluar sukan dari KPJT. Dua barang yang dikeluarkan. Jadi cuba kita perhatikan pada kombinasi output X. Jadi pada kombinasi output X, syarikat ini mengeluarkan seluar sukan sebanyak 40 helai dan KPJT sebanyak 100 helai. Apabila syarikat ini ingin mengubah kombinasi output untuk menambahkan seluar sukan sebanyak 20 helai, iaitu daripada 40 helai kepada 60 helai, maka syarikat ini terpaksa mengurangkan keluaran KPJT daripada 100 helai kepada 80 helai. Jadi syarikat ini terpaksa mengurangkan KPJT sebanyak 20 helai. Jadi inilah yang dimaksudkan kos lepas. Untuk menambahkan keluaran seluar sukan sebanyak 20 helai, maka syarikat terpaksa mengurangkan KPJT sebanyak 20 helai. Jadi 20 helai inilah yang dimaksudkan sebagai kos lepas. Kerana syarikat terpaksa buat pilihan antara seluar sukan dan KPJT. Jadi saya rasa pelajar boleh faham. Jadi kita teruskan lagi. Jadi di bawah tajuk 1.1.6 di sini juga berkaitan dengan kos lepas. Ketiga-tiga unit ekonomi kalau pelajar perhatikan, iaitu individu, firma dan kerajaan mengalami kos lepas. Mengalami kos lepas. Okey, ini individu individu. Yang kedua, okey, ini firma. Firma juga mengalami kos lepas, dan juga kerajaan. Unit ekonomi yang ketiga iaitu kerajaan. Okey, ini kerajaan. Okey, kerajaan juga mengalami kos lepas. Okey, itu secara ringkas berkenaan dengan kos lepas. Jadi kita tamat di situ. Seterusnya kita sambung sedikit lagi berkenaan dengan tajuk berikutnya, iaitu tajuk 1.1.7, iaitu kelok kemungkinan pengeluaran, ataupun kita biasa sebutkan secara ringkas iaitu kelok KKP. Bermakna kalau cikgu sebut kelok KKP, itu bermakna kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, apa dia kelok kemungkinan pengeluaran? Kelok kemungkinan pengeluaran ataupun KKP ialah kelok yang menunjukkan had maksimum tingkat pengeluaran yang dapat dicapai oleh sesebuah ekonomi dengan menggunakan faktor pengeluaran yang ada dan tingkat teknologi tertentu. Cikgu ulang lagi. Kelok kemungkinan pengeluaran ialah kelok yang menunjukkan had maksimum tingkat pengeluaran yang dapat dicapai oleh sebuah ekonomi dengan menggunakan faktor pengeluaran yang ada dan tingkat teknologi tertentu. Ini dari segi definisinya. Kalau pelajar baca betul-betul, pelajar akan dapat ingatlah. Jadi kita teruskan perbincangan untuk membina kelok kemungkinan pengeluaran. Kita mestilah tahu andaian
untuk kelok KKP tersebut. Jadi andaiannya ada 4 andaian yang kita kena ingat. Okey, andaian yang pertama, ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Yang kedua, ekonomi hanya mengeluarkan 2 jenis barang. Yang ketiga, sumber ekonomi yang dimiliki adalah terhad dan tetap. Dan yang keempat, tingkat teknologi adalah tetap. Cikgu ulang lagi sekali supaya pelajar mudah ingat. 4 andaian kelok kemungkinan pengeluaran ialah: pertama, ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Ekonomi hanya mengeluarkan 2 jenis barang. Sumber ekonomi yang dimiliki adalah tetap, adalah terhad dan tetap. Dan tingkat teknologi adalah tetap. Okey, itu ialah 4 andaiannya. Okey. Jadi kalau pelajar perhatikan jadual 1.2, inilah jadual yang akan digunakan untuk membina kelok KKP. Kalau kita nak bina kelok KKP, kita mestilah menyediakan terlebih dahulu jadual seperti mana dalam buku teks lah. Jadi cuba perhatikan. Jadual ini ada 3 kolom. Pertama, kombinasi pengeluaran RSTUV. Jadi sebelum ini cikgu telah minta pelajar siapkan ya. Dan yang keduanya, kolom pakaian ribu helai. Yang ketiga, kolom makanan tan metri. Jadi kalau kita perhatikan kombinasi pertama, kombinasi R. Pakaian kosong. Makanan 20. Maknanya tidak ada pakaian yang dikeluarkan. Semuanya makanan. Maksudnya pada kombinasi R, kosong pakaian, 20 tan metrik makanan. Seterusnya S. Okey, pakaian telah meningkat kepada 4, makanan berkurang kepada 19. T, pakaian meningkat lagi 8, makanan 17. Begitulah seterusnya sampai ke kombinasi V. Pakaian 16, makanan kosong. Okey. Jadi daripada jadual ini maka terbentuklah kelok KKP. Ini kelok KKP. Jadi untuk bina kelok KKP mudah saja. Paksi makanan. Cuba perhatikan 20 tan metrik. 20 angkanya lebih besar, maka angka yang lebih besar kita letak di paksi menegak. Dan angka yang lebih kecil iaitu pakaian 16 di paksi mendatar. Sebab kalau kita silap pilih angka tadi menyebabkan kelok KKP kita akan jadi tidak betul lah. Okey. Jadi kita tumpukan kepada kelok KKP ya. Jadi kalau kita perhatikan di atas kelok kombinasi R, S, T, U, V. Jadi kombinasi ini merupakan kombinasi yang berada di atas kelok KKP. Jadi kalau kita perhatikan dalam kotak sebelah kanan tu, kombinasi RSTUV, masalah pilihan, saya bacakan. Masalah pilihan pula ditunjukkan oleh pergerakan di sepanjang kelok kemungkinan pengeluaran, iaitu antara titik-titik R, S, T, U, V. Mana di atas kelok ini berlaku masalah pilihan.
Dan kalau kita lihat pada titik Y, apa dia titik Y? Masalah ketidakupayaan ekonomi dapat digambarkan oleh titik kombinasi pengeluaran yang berada di luar keluk kemungkinan pengeluaran, iaitu titik Y. Maka di situ merupakan titik ketidakupayaan, di mana titik Y pengeluaran tidak dapat dijalankan kerana masalah kekurangan sumber ekonomi dari segi buruh, tanah, modal dan usahawan. Okey, yang terakhir ialah titik W. Titik W menunjukkan kombinasi pengeluaran yang tidak cekap kerana ekonomi gagal menggunakan faktor pengeluaran yang ada dengan sepenuhnya. Maksudnya berlaku masalah pengangguran atau pembaziran. Okey, itulah secara ringkasnya penerangan berkaitan dengan keluk kemungkinan pengeluaran. Okey, pelajar perlu tahu di atas keluk kemungkinan pengeluaran berlaku juga kos lepas. Apa dia? Jadi kos lepas pada keluk kemungkinan pengeluaran berlaku dapat ditunjukkan oleh kecurunan keluk kemungkinan pengeluaran. Jadi cara nak mengiranya kos lepas iaitu perubahan unit makanan. Kos lepas sama dengan perubahan unit makanan per dengan perubahan unit pakaian. Kita ambil daripada paksi menegak. Perubahan unit makanan, contohnya R ke S. Perubahannya daripada makanan berubah daripada 20 ke 19. Mana 19 tolak 20 per dengan makanannya 4 tolak 0. Okey, cuba kita perhatikan di sini. Okey. Kos lepas. Cara pengiraannya perubahan unit makanan per dengan perubahan unit pakaian. Contoh pengiraannya mudah saja. Dari titik R ke S. 19 tolak 20 per dengan 4 tolak 0. Maka kos lepasnya ialah negatif 0.25. Okey, mudah sahaja. Okey, maka tamatlah tajuk berkaitan dengan tajuk 1.1. Okey. Jadi perbincangan saya untuk kali ini kita berakhirlah di situ. Cikgu harapkan pelajar cuba dengar dan perhatikan keterangan yang lebih teliti daripada buku teks. Jadi cikgu cuma nak bagi gambaran untuk lebih memudahkan para pelajar. InsyaAllah cikgu akan sambung penerangan cikgu dalam video yang kedua, iaitu tajuk yang seterusnya, iaitu 1.2 sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Jadi untuk kali ini cikgu berhenti di situ. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.